اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. Assalamualaikum warahmatullahi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin habibina maulana sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Kita sambung kat mana? Dan adab yang ke-16. Dan adab yang ke-16, apabila keluar imam dan naik ia atas mimbar, maka tiada harus semayang lagi. Tiada sah semayangnya seorang, melainkan semayang tahiyat masjid 2 rakaat atau 2 rakaat sunat Jumaat pada ketika ia masuk ke dalam masjid. Dan makruh pada ketika itu berkata-kata melainkan menjawab bang, maka iaitu sunat. Kata Fakihi di dalam syarah Bidayatul Hidayah, ia Syekh Fakihi naqal, jadi pindah daripada Imam Ghazali dan Imam Haramain. Bermula haram atas orang yang 40 yang jadi dengan dia dengan 40 Jumaat itu berkata-kata. Tetapi yang mu'tamad pada Imam Nawawi dan Imam Rafi'i iaitu makruh juga. Dan sunat mendengar akan khatib membaca khutbah, yakni jangan bimbang kepada lainnya, melainkan jikalau ia jauh tiada mendengar akan khutbah, maka ketika itu sunat ia masyghul dengan membaca Quran dan zikir dan membaca selawat atas Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik, di antaranya adab pada hari Jumaat iaitulah bila kita masuk di dalam masjid, imam sudah membaca khutbah, maka tak boleh lagi semayang melainkan semayang tahiyat masjid. Ya? Dalam mazhab Syafi'i, ulama-ulama fiqh memfatwakan haram. Semayang tu haram. Imam naik baca khutbah dah, haram selain daripada solat tahiyat masjid. Ada pun tahiyat masjid sunat. Siapa yang buat dapat fadilat kelebihan, dan siapa yang tak buat maka luput kelebihan. Sekalipun khatib sedang membaca khutbah. Kerana seorang laki-laki masuk ketika Nabi membaca khutbah, lalu duduk, dia tak semayang tahiyat masjid. Lalu Nabi tegur, Nabi kata, mu semayang dah. Belum lagi, maka bangun dan semayang. Daripada hadis ni lah ulama kata semua semayang lain tak boleh, dan semayang tahiyat masjid kena buat sekalipun sedang dibaca khutbah, melainkan nak semayang dah Jumaat. Dan kalau semayang juga sah tak sah, pendapat Imam Ghazali tidak sah, pendapat Imam Rafi'i sah, tapi perbuatan tetap haram. Mayang pun haram kalau tak kena cara. Begitu juga mendengar khutbah. Kata Imam Ghazali dan Imam Haramain, haram orang yang menjadi ahli Jumaat berkata-kata, termasuk dengan berkata-kata buat benda yang larang. Adapun pendapat ulama fiqh iaitu Imam Nawawi dan Imam Rafi'i, maka hukumnya makruh. Memanglah Imam Ghazali di fatwa haram, dan Imam Nawawi fatwa makruh. Imam Ghazali ni lebih cenderung kepada ilmu tasawuf. Kadang-kadang kita dapat tanakub, perbalahan. Ilmu tasawuf kata haram, bukan ilmu fiqh kata tak haram. Kita jangan salah faham, dalam ilmu tasawuf dia lebih teliti memberikan hukum supaya manusia jadi lebih baik. Adapun ilmu fiqh, ilmu syarak,
maka memberi sempadan bagi baik atau tidaknya. Jadi yang nak kita fatwakan kepada orang ramai ialah ilmu syariat, dan yang kita nak pakai untuk diri sendiri ialah ilmu tasawuf. Jadi jangan kita paksakan orang ramai untuk menerima fatwa dalam bahagian ilmu tasawuf. Ia untuk keperluan diri. Adapun hak syarak, hak fiqh tu untuk difatwakan kepada orang ramai, kerana dia lebih ringan. Hak kita nak amal, ambil hak lebih berat. Kerana lebih berat, lebih penjagaan. Adab yang ke-17, bila selesai dari sembahyang jemaah, maka sunat ia baca Fatihah 7 kali, dan Qul huwallah 7 kali, dan Qul a'udzu birabbil falaq 7 kali, dan Qul a'udzu birabbin nas 7 kali. Dulu daripada berkata-kata yang demikian itu memeliharakan ia dari segala kejahatan daripada satu jemaah pada jemaah yang lain, dan lagi memeliharakan ia bagimu daripada syaitan, dan baca olehmu kemudian daripada itu, Allahumma ya ghani ya hamid ya mubdi ya mu'id ya rahim ya wadud, aghnini bihalalika an harami, wa bi ta'atika an ma'siyatik, wa bi fadlika amman siwak. Kemudian fatwa Imam Ghazali lagi, kitab Hidayatus Salikin ni dikarang oleh Syekh Abdul Samad Al-Palimbani. Itu sejarah kitab. Seorang ulama hebat daripada Sumatera, daripada Aceh, yang pergi belajar ilmu di Mekah dengan Syekh Daud Fatani. Dua orang ni 300 tahun dulu pergi dengan perahu, perahu skoci. Ada layar kecek meninggalkan Nusantara berlayar lepas 3 lautan sampai ke Mekah kerana cinta kepada ilmu. Oleh kerana dia bersusah payah gitu, maka Allah beri hak layak bagi dia. Syekh Abdul Samad Palimbani jadi ulama besar, dan Syekh Daud Fatani jadi ulama besar. Nak jadi macam Syekh Daud Fatani tu bukan dengar pas garik je, lepas tu balik bangun tu jana. Mana? Tu untuk lepas fardu ain kita. Faham? Sebab tak ada pun ulama-ulama besar yang hebat-hebat dia dengar pas garik saja. Petang memang hitung. Dia orang ni bersungguh-sungguh. Kita orang awam ni tak apa dah, pada lepas garik saja. Lepas tuntutan fardu ain. Dak mari juga lepas garik tu je pun dak juga. Natang tali basing tu pagi petang. Jadi bodoh apa bila-bila. Maka mereka cenderung dengan pandangan Imam Ghazali rahimahullahu ta'ala. Dan kitab Hidayatus Salikin ni adalah kitab fardu ain bagi tarekat samaniyah. Lepas tu dia cenderung kepada tasawuf. Maka dia kata lepas pada sembahyang Jumaat sunat baca 3 surah. 4 surah. Fatihah, Qul huwallah, Qul a'udzu birabbil falaq, Qul a'udzu birabbin nas. Tiap-tiap satu surah 7 kali. Wajib amal sunat dia kata dia, dan sunat. Dengar molek faham? Dan sunat. Mana kalau tak baca dosa tak? Tak. Sunat ia membaca, kan salah faham pula kena baca. Sunat ia membaca. Apa mana sunat? Ma yusabu fa'ilu wala yu'aqabu tariku. Mana sunat iaitu diberi pahala orang yang buat, dan kalau tak buat tak dosa pun. Tak dia azab pun. Hadis ambil daripada mana ni amalan ni? Sebab setengah-setengah masjid ada buat, tapi tak banyak lah. Masjid mana baca? Lepas pada sembahyang Jumaat dia baca 7 kali baru baca doa. Tahu tak? Tak pernah dengar? Tak pernah dengar lagi. Dulu masjid Membah Matah, Taman Haji Mukhtar itu. Tahu tak? Lepas ada beberapa masjid lagi lah. Jadi sebab tu lah kalau kita pergi sejid ni wirid lain, pergi sejid ni wirid lain tau. Tak usah jadi bengong lah. Boleh belaka, ikut pandai. Kerana tidak ada sebarang hadis pun kata kena baca gini pas Jumaat. Tak ada. Semua anjuran sunat belaka.
Dan ada amalan daripada hadis, ada amalan yang ulama-ulama buat. Faham tak? Jadi tak usah pelik. Macam ayat garik tadi kok. Setengah sejid dia baca astagfirullah 10 kali. Setengah masjid 3 kali. Setengah surah baca la ilaha illallah 3 kali. Setengah surah 10 kali pula. Orang ni gitu tak kawan ni? Boleh belaka. Tak baca benda tak apa. Pas pada Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waktu baik batal tidur. Dosa juga. Faham tak? Ya balah. Ya, cuma fazkurullaha katsira. Sebutlah Allah banyak-banyak. Kata Allah sini suruh sebut banyak. Faham? Termasuk zikir lepas solat. Siapa sebut banyak lebih baik pada sebut sikit. Siapa yang sebut sikit lebih baik pada tak sebut. Tapi orang yang tidak sebut tidaklah sampai berdosa. Faham? Dah ni amalan ni ambil dua ni 7 kali. Ini hadis riwayat Ibnu Sunni daripada Aisyah radhiyallahu anha, iaitu Nabi SAW bersabda, man qara'a ba'da salatil jumu'ati, barang siapa baca selepas daripada solat Jumaat, qul huwallahu wa qul a'udzu birabbil falaq wa qul a'udzu birabbin nas sab'a marratin a'azahullahu biha minas su'i ilal jumu'atil ukhra. Siapa yang baca 7 kali surah-surah tadi, Allah akan menjaganya daripada kejahatan selama seminggu. Daripada Jumaat hak dia semayang tu sampai ke seminggu. Jumaat hak lagi seminggu kan tak? Cuma kalau nak baca biar ikut tertib. Nak ke 7 kali letang pukang habis bunyi. Biar butik lah. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Laju dah. Laju. Dah boleh lagi? Boleh dah gitu. Dan kalau baca dengan lambat lagi baik. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Slow boleh belaka. Dan yang salah, qul Allah la ilaha illa huwa, qul Allah la ilaha illa huwa, qul Allah la ilaha illa huwa. Apa benda tak tahu, benda 7 kali dak list kepeng. Betul tak? Pada dak list kepeng baik membaca sekali je. Betul boleh. Kemudian sunat dia kata Allahumma ya ghani ya hamid ya mubdi'u ya mu'id. Ini orang panggil sebut memuji-muji Allah. Yakni Allahumma ya Allah, ya ghani Tuhan yang kaya, selainmu basak terai belaka. Kerajaan mereka basak terai, kerajaan Perancis dorok cetong, kerajaan Inggeris basak terai, kerajaan Rusia papa kedana. Piano dah asal sebutlah Allah yang kaya. Betul tak? Supaya kita keluar daripada tempat semayang dorok belaka. Baru kuat tawakal kita. Ni dak bila keluar pada tempat semayang duk berasa manusia tu gagah. Duk merasa kerajaan dunia tu lebih. Mung je yang kaya. Orang lain papa kedana belaka. Dalil Allah kata, ya ayyuhan nas antumul fuqara. Fuqara ni jamak daripada fakirun. Fakirun ni fuqara'u. Maknanya orang-orang yang basak terai, orang-orang yang papa kedana, orang-orang yang tidak ada kekuatan langsung, orang yang sangat lemah, orang yang perlu kepada pertolongan. Faham? Wallahul ghani, Allah saja yang al-ghani, yang kaya. Sebab tu nama orang Abdul Ghani. Abdul tu makna hamba, Ghani Tuhan yang kaya. Nama benda anak Abdul Ghani molek. Hamba kepada Tuhan yang kaya. Dia kata dah tu pok tara kita kaya. Gerang tanah kotak kasut. Pok tara dia. Dah kereta 6 buah. Mahal kali Volvo. Murah Wima. 6 buah. Lah tak kaya lagi nu Kuala Lumpur nu. Kita pergi tengok baru ni rumah dekat KLCC, kondo. Tak siap lagi, baru sedang buat.
Akan siap tahun 2014. Banyak umur. Bukan kita, orang. Harganya 4 juta. 1 unit. 1 unit 4 juta. Kondo Kolibar apa? Kondo rakyat Kolibar. Berapa seunit? 60,000. Faham? Kaya dah tu 60,000 duduk mematu pada hak duduk di ulu-ulu tu. Nak? 4 juta rumah. Masuk dalam lift, tekan lift, tak payah. Ni ada kad dalam kocek. Faham? Kad dalam kocek duduk kat IC kita. Kita mas daya pegang, pergi kat lift, dia boleh buka itu lift. Tak ada kad tu, sorry boh, tak buka lift. Sampai kat gate je, kereta kita gate buka. Bangla tengok saja. Canggih. Hang. Kalau renang stekak kan? Stekak 2 unit. Stekak 2 unit. Sebesar-besar bangunan. Stekak 2 unit je. Kita stekak 16 unit. Masuk dalam li rumah kita tekak apa? Tekak 3. 3 ada A ke B. A ngadak jatari naik, B natari jatuh. B kat kita. Buka pintu B sahaja. Duduk dalam rumah kita dah. Kaya. Kereta turun kat garah. Tadi tak siap lagi, hak siap dah sebelah. Tengok kat garah. Tak ada protong. Ada sebuah je. Jaga. Kereta orang putih belaka. Ni mana kayanya. Dah kalau begitu tak kau gaji 50,000. Betul tak? Dah ada pendapatan 45 juta sebulan. Lepas tu mati basak terai juga. Nak mari tukang mandi mudak kemung VIP ke rumah 6 juta ke rumah 18 juta akan ditelanjangkan oleh tukang mandi. Betul tak? Kote-kote tinggal batu je. Dengan Angry Bird. Betul tak? Ada benda lah. Tu pasak terai. Nampak? Dah tu memang banyak kad kredit tambah lah. Mana lanjang itu? Kad kredit tak pakai dah bawang apa kau. Jadi mari masak, selanjang mula tak ada benda, mati akan dibogelkan pula oleh tukang mandi, lalu dibungkus dengan kain putih. Kain putih hak mana? Kain putih beli kat Planet Mareh. Tak kain putih hak biasa hak kau buat dari racing. Kain putih tu kan. Lebih bagai kapangmu pula. Faham tak? Tu hakikat manusia. Batal Allah kata antumul fuqara. Beranak basak terai, mati basak terai. Apa kedana? Tengah kaya kejap. 2-1 main bola mana menang? Mari telanjang, ada benda, beranak. Apa kedana? Mati telanjang pula, apa kedana? Tengah ada pitih kejap. Jadi satu ada pitih, 2 tak ada pitih. 2-1 main bola menang ke kalah? Kalah. Ya Hamid, wahai Tuhan yang kemuliaan. Ya Mubdi'u, ya wahai Tuhan yang, siapa tahu Mubdi? Nama-nama Tuhan belaka ni. Nama benda Mubdi'u. Benda mana? Tak tahu. Mubdi'u. Muhammad. Kan? Teka tak apa, tak kena piak salah. Ni. Tak tahu. Kaspek. Yang mengreka, yang mencipta. Tak? Allah reka langit, reka bumi, reka laut. Faham? Tu mubdi'u. Faham? Ya Mu'i, Tuhan yang memberi, yang mengulangi kejadian. Ya Rahim, yang kasih sayang. Ya Wadu, yang sangat mencintai makhluknya. Aghnini, kayakanlah aku bihalalika. Tengok doa orang tasawuf, minta kaya. Tasawuf bukan makna apa kedana. Tasawuf ni maknanya hati bersih. Faham? Ada orang tasawuf dia, tasawuf ni naik mutu buruk lah. Hei, tu bukan tasawuf, tu ada piti.
Tasawuf ni dia dalang. Maknanya hati bersih daripada sifat-sifat keji. Itu tasawuf. Mu kaya miskin tu hal lain, tu rezeki Allah. Jadi tengok dia kata, ya Tuhan, aghnini bihalaika. Ni doa bapak tasawuf, doa Imam Ghazali, doa Syekh Abdul Samad Al-Palimbani. Kayakanlah aku. Biar aku kaya, tapi bihalaika, dengan harta yang halal yang kamu redha sahaja. Nampak? Macam kita dak nak banyak je. Halal dak halal dak kuandak Neh? Dak kuandak mak unak arti. Tindak pula, ya. Bring. Dah aku boleh agak ke? Aku kau orang miskin. Mu sawat lepas. Nak tak? Tak boleh ambil dak. Kalau tak saya tanya boleh tak nak win. Ya, boleh. Kaya-kaya bahang juga wang isang. Bahang juga bering. Nak kaya-kaya. Patut tu lu ambil ya, bagi orang susah. Kita banyak dah kan? Faham? Nak ramai mana orang susah. Betul tak? An harami, an litarki, kata setengah ulama. Maknanya meninggalkan yang haram di sisimu. Tambah tu. Biar tak kaya tak apa haram itu. Wa bi ta'ati an maksiatik, dan kayakanlah aku juga dengan taat kepadamu. An maksiatik, meninggalkan derhaka kepadamu. Kita takut derhaka ke raja, takut derhaka ke kerajaan, takut derhaka ke manusia, tak takut derhaka pada Allah. Nak? Padahal kerajaan yang menunggu dengan mahkamah terakhir kerajaan Allah. Ni pada Malaysia bukan mahkamah seksyen Terengganu, bukan mahkamah besar Kuala Lumpur, mahkamah Allah Ta'ala. Wa bi fadlika an siwak, dan dapat kurnia di sisimu daripada orang-orang yang selainmu. Dan tersebut dalam syarah Minhaj, ia naqal daripada Imam Ghazali dalam kitab Ihya Ulumuddin, man wazaba ala hadha ad-du'a aghnahu Allahu an khalqihi wa razaqahu min haitsu la yahtasib. Siapa mengekal membaca doa ini, nescaya mengekayakan Allah Ta'ala akan dia daripada segala makhluk, dan memberi ia akan dia, Allah beri kepada orang itu rezeki yang tiada dapat dikira-kirakan, yakni yang tidak terhitung banyaknya atau tidak dapat disangka punca datangnya. Batu nak piti banyak tak salah, nak harta banyak tak salah, tapi biarlah yang halal, bihalalika an harami, biarlah yang halal di sisimu. Batulah tidak ada seorang yang dimasukkan ke dalam syurga kerana dia ada rumah yang sangat besar. Ada. Mana ni haji boleh masuk syurga ni? Masa kita ada banglo itu nak cakap. Dan tak ada juga seorang yang dimasukkan ke dalam neraka kerana dia banyak pitih. Apa masuk neraka ni? Pasal kita kaya itu. Ada arah lah. Kaya tak masuk neraka. Masuk neraka dengan sebab dosa. Faham? Kalau kaya tak mayang, masuk neraka. Jadi dia masukkan neraka kerana tak mayang, kerana dia kaya. Kerana tak mayang, nah cerita. Dah kalau ni pakai Ferrari tak mayang masuk neraka. Dah kalau pakai Kenari balik awal tu. Jadi tak ada, dah nak salahkan harta, tak nak salahkan dunia, tak nak salahkan pitih, tak nak salahkan kerja. Tu salah. Batu sahabat ada hak miskin, ada hak kaya. Ada hak tak ada pitih, ada hak banyak pitih. Ada hak tak ada harta, sampai ikat batu perut, ada yang hartawan. Betul tak? Tapi mereka mulia di sisi Allah. Dan sabda Nabi SAW, ala wa'allimuka kalimatin law kana 'alaika misla habali sabirin dunya dainan
addahu Allahu anka, Allahumma akfini bihalalika an harami wa aghnini bifadlika an siwak. Artinya hendakkah engkau aku ajar beberapa kalimah yang engkau baca jika ada atasmu hutang seperti bukit sabir sekalipun, nescaya membayar Allah Taala akan diakan orang daripada akan diakan utang daripadamu, iaitu Allahumma al-ghani bihalalika an harami wa aghnini bifadlika an siwak. Jadi satu hari Nabi khabar ke sahabat hanya ini Abdullah bin Umar. Sahabat ni Abdullah bin Umar, anak Sayyidina Umar. Nabi kata, mu nak dak aku ajar beberapa kalimah yang kalau mu baca, mu ada hutang besar bukit sabir pun Allah akan tolong bayar sampai habis hutang. Bukit sabir ni bukit besar di Mekah. Kita bukit besar Kuala Terengganu ni, sebuah bukit besar antara Mekah dengan Arafah. Nama Bukit Sabir. Apa Nabi buat misal dengan Bukit Sabir? Dan Nabi duduk Mekah, khabar dengan misal hak dekat dengan dia. Dia nak khabar Bukit Hijau, Bukit Raya, khabar lah. Faham? Dan adab yang ke-18, sunat engkau semayang kemudian daripada semayang jemaat itu 2 rakaat, iaitu sunat muakkad, atau engkau semayang 4 rakaat, yang 2 rakaat sunat muakkad dan 2 rakaat sunat ghairu muakkad, iaitu yang kurang kelebihan pada fuqaha. Atau engkau semayang 6 rakaat, maka sekaliannya itu sunat muakkad pada mazhab ahli tasawuf. Di lain-lain lepas jemaat 6 rakaat orang tasawuf. Orang fiqh 2 rakaat muakkad, 2 rakaat ghairu muakkad. Kerana sekiranya itu tersebut di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadis 6 rakaat ni hadis daripada Abdullah, hadis daripada Ali radhiyallahu an. Dan adab yang ke-19, sunat kemudian daripada sembahyang Jumaat itu duduk di masjid hingga maghrib atau hingga asar. Payah ni. Duduk pagi daripada sembahyang Jumaat. Ada abah nasi pula bawah. Serta berniat iktikaf kalau kita ada kelapangan Kata Imam Ghazali dalam Ihya Ulumuddin, man shalla asra fi jami'i kana lahu sawabu umratin wa man shalla al-maghriba falahu sawabu hajjatin wa umratin. Barang siapa sembahyang asar dalam masjid jami', nescaya adalah baginya pahala haji dan umrah. Dan hendaklah engkau pada ketika yang demikian itu sungguh-sungguh minta doa kepada Allah Ta'ala serta khusyuk dan khada, kerana di dalam hari Jumaat dan pada malamnya itu satu saat yang sangat mustajab, yang tiada tertentu. Mudah-mudahan kebetulan doamu itu pada saat yang mustajab itu. Kata Imam Ghazali, wala tahdur fil jami'i majalisal khalqi wala majalisal qisasi bal majalisal ilmi asy-syarifi an-nafi'i wa huwa alladhi yazidu fi khawfika min Allah ta'ala wa yanqusu min raghabatika fid dunya fa kullu ilmin la budda anka min ad-dunya illa al-akhirah fal jahlu a'wadu 'alaika minhu fasta'iz billah min ilmin la yanfa'. Dan jangan engkau hadir dalam masjid jami' itu akan perhimpunan orang yang mengajar ilmu yang tak ada memberi manfaat bagi jalan akhirat. Dan jangan hadir engkau pada perhimpunan orang yang duduk-duduk berhikayat, bersembang-sembang, buat kosong. Tetapi hadir engkau perhimpunan orang yang mengajar ilmu yang memberi manfaat akan akhirat, iaitu ilmu yang menambah pada takutmu pada Allah Ta'ala dan mengurangkan daripada gemamu kepada dunia. Maka tiap-tiap ilmu yang tiada menyeru ilmu akan dikau daripada dunia kepada akhirat, maka jahil akan dia itu terlebih baik dan terlebih banyak faedahnya, istimewa atasmu daripada mengetahui akan ilmu yang tidak memberi manfaat. Maka engkau minta peliharakan Allah daripada ilmu yang tiada memberi manfaat itu. Jadi hari Jumaat penghulu sekali hari, kalau ada mana-mana orang baca ilmu, baca kuliah dan sebagainya, pergi hadirlah. Tapi ingat, bukan kata pergi dengar tu maknanya molek belaka. Kalau membawa kepada takabur, tak payah dengar. Kalau membawa kepada kejar dunia, tak payah dengar lah.
Kalau membawa kepada lupa akhirat, tak payah dengar lah. Kalau membawa kepada pecah belah, tak payah dengar lah. Nah, biar membawa kepada untung kita di sebelah akhirat. Mana kalau kau pergi dengar, kau tahu banyak salah kita. Kau pergi belajar, kau tahu betul bab semayang. Nah, kau pergi belajar, kau kenal rukun syarat. Kau pergi belajar, kau kenal Allah. Kau pergi belajar, kau berasa berdosa dengan Allah. Ilmu tu muturuklah sampai ke mati. Lepas tu kau dulu-dulu ngaji sampai mati. Sampai mati. Kita pernah ngaji dulu, cerita dululah tahun 90-an. Dengan di Masjid Putih. Dengan almarhum Ustaz Zubair. Kenal tak? Apa yang dia dengar? Dia ngajar kitab Nahu kitab Fiqh kitab Nahu, kitab Mukhtasar, kitab Fiqh, kitab Murni. Orang muda lah ngaji. Dah amal kitab Arab. Ada dalam 15 orang. Salah seorang ni hak ngaji sokmo almarhum Haji Wanduk Bukit Wayah. Kenal tak? Kaji dengar tak? Tua dah, umur 90. Nadah kitab. Dia ngajar kitab. Ngajar kitab tu rumah dia. Orang-orang ustaz-ustaz mari ngaji dengan dia. Dia baca kitab pula, kitab-kitab Arab. Tapi time ngaji, dia pergi ngaji pula. Kita budak-budak ni sama ngaji dengan tok guru lama. Faham? Bukan nak khabar kita, nak khabar dia. Tok guru orang dah. Tak? Ginadah kitab pula. Tak cek pula tu ngaji kitab Mukhtasar. Betul tak? Cerita orang dulu-dulu apa mati ngaji. Dah kita cak ayam, dah lah ayam bulu balik pula. Dah lah bulu balik berok kapur. Tak? Tapi tak apalah mari kau. Tua 90 menadah kitab dengan orang budak-budak ramai-ramai. Dia baca kitab besar pada kitab Murni lagi. Tapi pasal cinta kepada ilmu nak khabar tu. Kita ni bukan mengaji ni, kita dengar panggil. Dia dua jenis. Pertama orang ngaji, yang kedua orang dengar. Ngaji orang dengar macam kita ni lah, mustami' dia panggil. Malam ni serah ni pula. Serah ladang pergi bergaruk. Tu balik ayam cendok, tu mi goreng, tu orang dengar. Hak tu lepas dah daripada tuntutan hak wajib. Molek lagi orang ngaji dia panggil. Orang ngaji ni dia tak mau tinggal sepatah pun daripada guru dia baca. Mana kalau kita tinggal, kita akan ambil dobit-dobit yang kita tak mari tu daripada murid hak mari. Faham tak? Kerana tak mau tinggal. Dobit-dobit setiap kitab itu penuh dengan huraian-huraian guru. Kemudian sebelum dia mari tu, kalau malam ni bab dia, bab sunat Jumaat. Dia akan tengok dulu kitab-kitab lain bab sunat Jumaat, kitab hadis, kitab tafsir, kitab fiqh. Marang dia nak dengar pula, nak suruh kemah. Tu orang ngaji pula. Tapi tak apalah, kita orang dengar saja. Jangan wala takunir rabi', jangan jadi golongan kepak. Tok guru dak, ngaji dak, dengar saja pun dak kau. Ada deru tu bang roti canai, roti pau bodoh. Tu bang cak kuih tiaw kat Jayeng perlu terang kali. Ada hak bang misuk. Tak ada bagian dengar bagi dia. Maka dia jadi lembu. Lembu kaki dua. Walaupun dia teku. Yang kata gitu ustaz, dia teku lembu. Dia raja lembu. Tak ada kira siapa-siapa. Sebab al-mu'minu himmatuhu ilal masajid. Wal bahimatu himmatuha ilal akli wasyurbi. Faham? Orang beriman kira nak pergi balasah, kira nak pergi surah, kira nak pergi sujud. Lembu kambing kira nak makan, nak minum saja. Ilmu manfaat ni Imam Ghazali sebut dalam kitab Ihya Ulumuddin. Dia kata al-ilmun nafi'u ma yazidu fi khaufika min Allah. Iaitu ilmu yang kalau boleh menambah
Rasa takut kita kepada Allah. Wa yazidu fi basiratika bi uyubi nafsik. Dan menambah nampak busuk kohong dirimu sendiri. Hak pekongmu sendiri. Hak dak pakarmu sendiri. Wa yazidu fi ma'rifatika bi ibadati rabbik. Dan menambah pengenalanmu, iaitu cara beribadah kepada Allah. Dulu dak reti sujud sawi lah ni reti dah. Dulu dak reti rokok dengan betul lah ni reti dah. Tu ilmu beri manfaat. Faham? Bukan ilmu na'an, ilmu tasawuf saja. Nak? Wa yazidu fi raghbatika ila al-akhirah. Dan menambah gemamu kepada akhirat. Bukan nak mati, tetapi suka pada perkara yang berkait dengan akhirat dah. Dulu masa lara, apa benda? Lah ni suka dah. Orang buat usrah berasa nak pergi, orang baca Yasin berasa nak pergi dengar. Orang selawat pun kita nak pergi tempang dengar. Faham? Ada orang ngajar lebih-lebih lagi. Dulu malah nak semayang, lah ni nak semayang sunat dah. Malam-malam nak baca Quran, nak ambil wasbih, nak pegang tangan. Tu yang menambah kepada kerja-kerja akhirat. Betul tak? Pasal apa? Dunia ni tak usah bimbang lah. Dunia ni bayang-bayang kita. Kalau kita tak kerja pun dapat juga. Lagi. Kalau kerja belum tentu dapat. Yang tentu lelah. Ada orang dia kerja dunia dapat tapi lelah. Dalil ni hak dak mari orang ni. Dia kerja dunia sibuk. Dengan hal neganya, dengan hal kontraknya, dengan hal tu, dengan projeknya, dengan banyak hal. Jadi tak ada mari kuliah. Bukan kata mari kuliah kat kita saja, kat orang lain tak kira. Faham? Pasal dia kerja dunia. Boleh lelah. Hak lelah. Nak? Bila lelah tak dang hak akhirat. Tak dang? Apa kita jadi semangat dunia? Pitihnya. Tahu tak? Ketah ada gambar agung. Atu ngosek tu. Atu banyak rasa. Atu pocong. Lagi atu boleh. Atu kopek. Tak ada atu lain. Tak ada atu lain mu. Allah Rabbi. Mu atu lagi. Atu polong ni. Atu raya. Buang dah. Lagi. Atu benda tak je dengar. Pontianak. Mu atu toyo. Tak kira lah macam-macam jenis hatu. Tak. Dan hatu, saya lagi hatu pitih. Hatu kau. Bak hatu dia ngosek tak? Mengosek. Lepas tu dia panggil hatu. Kalau buat kerja tak panggil hatu. Dia jalan malam, balik malam, lalu kok kubur, tengok dengan kereta giling, boza, dia buat kerja mama. Hatu! Ada? Ada takkan hatu buat jalan. Hatu bagian ngosek Tok Bila balik Maya Isa, lalu kat bawah pokok jambu golok, hidup tak tahan. Tok Bila demam gini hidup. Demam Tok Bila. Kerja dia tu bagian ngosek orang. Dah kata-kata hatu dia jumpa tak lagi? Ada je kena ngosek kali lagi. Dah mu kata hatu polong ni jumpa lagi. Dah mi hatu raya jumpa lagi. Dah yang kita kena osek semua hatu benda. Hatu pitih paling ramai kena osek. Betul tak? Mana kena osek hatu pitih? Dah hatu tu ni ada, tapi sebut dalam hadis dihalau ke laut, dihalau ke gunung ganang. Maka Nabi pesan nak pergi ke laut, pergi gunung ganang, baca doa daripada hatu syaitan. Yang ngosek semua hatu dalam kocek kita. Hatu tu macam-macam cara dia kosek. Di antaranya dia pergi sejid, dia pergi dengar. Mu mana ke nak pergi dengar kat ustaz?
Ke mu tak berpiti raya tahun ni? Oh, jangan gitu bah. Okey, aku dak pergi. Ki piti ke ki benda? Atu tu ngosek. Nampak? Atu raya tak khabar. Gi suruh dak pergi kuliah. Bagi anak suruh orang lari je. Atu pocong. Ada kita jalan-jalan kat kebun. Ya, aku atu. Nak apa atu? Esok pergi dengar lah. Ada. Nak pitih yang ngosek. Mu kalau pergi pula kat tok guru dak leh wang isang. Jangan pergi. Mu pergi pula kat ustaz tu, ke kampung kerja KK, tak leh awak tuang mu pergi. Tak pergi, kena ngosek atu. Tubik pagi balik petang, tubik pagi balik petang, atu pitih tu. Turun gelap balik gelap. Dah. Rela tinggal bini dak kerana pitih. Rela. Tu bagi-bagi kau tinggal bini. Padahal kata sayang sangat tinggal. Tinggal bini. Anak nangis tinggal. Dak tengok anak ada. Anak tidur bilik belah, ayah nak pergi kerja, dak tengok. Dak nak tengok terang. Hijau punya pasal cari pitis. Jadi ni anak nak ikut dia, ayah nak pergi jabat, anak nak ikut. Wah, wan nangis. Cik kan nak ikut. Ayah bawa pergi jabat. Dah tinggal selok biru. Pitih punya pasal. Sigi you ni serta sigi atas sigi you serta ke laut juru selam dia nak lakau buka air nyelang dulu bawah dum terjun daripada muka ke laut tengok ikan munjang bodah lapu bodah api kena terjun dulu tengok ikan dia tak bukan makan lakau buka betul tak dum juru selam terjun tak pakai gas ngepik aju duduk hidung. Faham tak? Nge-spender. Ya, tengok laut tau. Tung, terjun. Juru selang dia panggil. Faham? Tengok. Oh, banyak ikan. Padahal you tadi lalu gitu. Sirik serta. You kalau sirik serta, takkan hanya ni you. You ketung benda panggil. Dah kalau sirik panjang ni yang atas belakang ni. Tak ada sedepa setengah. 13 kaki you. Molek-molek ada. Sudum. Kejum. Betul tak? Pasal mari tak kau orang ngajar. Ada you tak sejik? Tak. Tak ada you seka habuk surah. Dah gidah dengar. Bodoh pada you lagi. Dah nak gua ni. Pitih tu bahaya. Nampak wasana muhadhil ummah ad-dananir wad darahim. Kata raja kita. Siapa nama raja? Ibrahim ibnu Adham. Raja besar. Tokoh umat Nabi Muhammad pitih. Tak pekong dia. Rela berkorban apa saja kerana-mu Malaysia. Nak cari peti. Masuk hutan cari candang. Candang tahu tak kayu candang rawat minyak angin. Berapa lah ni sekilo? Dulu 3,000. Tahun 80-an zaman cek-cek tu. Orang cari lautan. Nak jumpa sekilo 3,000 tepi. Tak? Jadi berapa sekilo? 5,000. 5,000 sekilo kayu. Allah kayu kalau kayu tepi jalan tu kalau 5,000 sekilo berebut kan kutik kayu tepi jalan. Faham tak? Kayu tepi jalan orang kita kutik-kutik tu 50 riyal selori. Faham tak? Candang ni 5,000 sekilo. Faham tak? Boleh sekilo kok nikah wi kayu ketut tu rembah perbau. Tak nikah lalu buat lagi anak lagi orang. Beres. Kayu candang ni kalau orang nak cari dia duduk di dalam bukit. Dalam hutang belantara. Dia tak ada biar-biar patang, biar-biar kapal laut. Ada ke? Ada. Dia kawasan ni biasa ada rimah. Ada rimah. Rimah tengah tidur jerit pada rimah. Jember ke candang 5,000 sekilo. Rimah. Datang tak tengok dah orang. Nak ke candang punya pasal.
Dak salah, dak dosa pun. Halal di sisi syarak, carilah. Hang. Nah, tapi sejik ada rimau. Dak hari sekarang. Tak ada ular sawa dak mari sekarang. Cuba rimau seko sejik turun. Tok imam mau. Bang rumah tak bila. Gua ni bang rumah ni. Ada rimau lepas rimau dia duduk kat surga. Ada. Ada. Kerja perhilitan ni main natang-natang. Dalam hutang. Tak? Jumpa natang-natang. Jabat hutang perhilitan. Nak, awak jenis ukur bukit. Bukan bukit. Cek ukur. Kat Sabasu. No, sepadan Terengganu. Ukur. Awak jabat hutang pula. Jabat hutang. Nak, main dalam hutang. Tidur dalam kemah. Atu bunyi amo nak malam. Awak jabat hutang bunyi. Macam-macam suara. Pelik-pelik. Ngosek dok ngosek. Sanggup. 1,500 sebulan. 2,000 sebulan. Hang. Hak kerja di gajah. Nampak jumpa gajah. Dak jabat hutang takkan main popong. Gajah apa? Hang. Gajah ni bukan kata dia nak bunuh kita, dia tidur, wak lolok tidur atas kita. Lepeng. Tak, wak lolok gurau kali dia pergi. Jepit tahi. Dah 7 tang seko. Nak rela dengan gajah ke dengan ular sawa. Tapi tak ada gajah sejik, tak ada ular sawa sejik dak mari. Tak. Ada itulah. Tu panggil dunia pitih tu. Bahaya. Tak. Tengok orang-orang yang hak bela polong, hak bela atur raya, hak bela pelesik. Tinggal kulit dengan tulang, dak mati-mati. Tak. Padahal dak gerak dak umur 115. Nah, tapi gagah. Berapa gagah? Atu ada dalam tubuh. Nah, ada saka. Panggil Tok Bomo, panggil Darul Syifa, panggil Tok Guru, panggil Ustaz. Buang. Baru dak gerak. Pasal tu tak ada dalam. Balik kepada manusia normal, umur 90 tahun, dak gerak cetong dah. 3 hari buang, mati kerah. Betul tak? Aktiviti gitu kau. Kalau tak ada dalam kocek kita jadi lemah tubuh. Ada gagah lalu. Piti kita ada 5 riyal dalam kocek. Dengan 15,000 lah kocek man. Jalan sama tak? Gaya jalan lain. Ada kepeng lain. Tak ada kepeng duduk. Assalamualaikum. Okey, salam. Berak pergi di Maybank waktu bit BT 74,000 saka baru boleh bola kocek ke 100 ada besar waktu wepang duduk gitu. Ngosek lalu pasal apa? Semangat ada. Betul tak? Ada BT 74,000 siapa minum kedai kopi, minum air, kira belaka lah, kira belaka. Meja ujung kira. Tu JKK kira jugalah. 74,000 bah kedai kopi takkan habis 70 riyal, habis 13 riyal. Tak, gagah jalan gagah cakap, lenggok pun lain, lakah lain. Syup. 74,000. Balik di rumah, tengok PT 17,000 tak ada. Telefon kawan dia tinggal kedah tak ada. Dari tengah jalan tak ada. Rebah berdebek situ. Faham tak? Tak boleh bangun kedegak tak ada. Betul tak? Hilang semangat. Pasal apa? Atu tak ada. Mu suka. Mu lah. Aku bersama. Syahadang sagi membanyakkan minta doa. Wallahu a'lam. Kita tengok soalan sekejap . Dengar molek soalan pertama, boleh tak kita tepek gambar ayat Quran bentuk makhluk, contohnya orang yang sedang bersemayang duduk tahiyat dan seumpamanya. Baik. Tidak ada dalam hadis-hadis sebut dengan jelas masalah ini. Yang adanya melarang melukis gambar bernyawa tanpa manfaat. Maka serah kepada ulama-ulama memberi fatwa dalam masalah gini.
disebut di dalam kitab Taudihul Adillah, iaitu menjelaskan segala dalil-dalil hukum syarak. Bahasanya hukum membuat kha dengan bentuk-bentuk makhluk bernyawa adalah haram. Termasuk beberapa orang mufti mutaakhirin. Hukumnya haram. Yang boleh kha kita bentuk ayat Quran itu atau hadis dengan bentuk yang bukan makhluk bernyawa. Seperti kalau kita pergi di negara Arab, yang banyak buat kha bentuk kapal layar. Bismillah ditulis tu, siap jadi perahu. Tu dak haram. Jadi dia masuk dengan hukum taswir, hukum gambar juga. Jadi buatlah betul-betul kha yang boleh. Di Turki banyak betul-betul yang makhluk nyawa. Surah Al-Ikhlas tulis kha comel-comel, siap betul seekor burung bangau. Faham? Walau bagaimanapun masih berlaku khilaf dalam masalah ini. Faham? Jadi kalau kita nak buat betul-betul yang tak nyawa. Faham? Betul ayat Quran tulis jadi bunga. Nak tulis kha jadi perahu, jadi kapal, jadi air terjun. Jangan buat betul-betul bernyawa. Kerana jenis gambar orang tahiyat betul ayat Quran ni tahun 80-an mula-mula masuk ke Malaysia, rasanya banyak dijual. Orang pun beli bola lapering. Lepas tu keluar fatwa haram. Soalan seterusnya, saya tak faham apakah arti iktikaf. Iktikaf ini kita duduk di dalam masjid dengan niat mendekatkan diri kepada Allah. Dia duduk saja nengunglah masjid, tak ada niat apa-apa, dia panggil duduk adat. Tapi kalau kita niat iktikaf, duduk kita ibadat. Tak baca Quran, tak zikir, tak selawat, nengung saja. Nyandor di pagar masjid, di dinding masjid. Tapi niat iktikaf, maka niat duduk tu menjadi ibadat. Dan iktikaf ini adalah satu amalan sunnah yang sangat Nabi suka. Lebih-lebih lagi dalam bulan Ramadan. Jadi iktikaf diri pun boleh, duduk pun boleh, belang tidur pun boleh, baring boleh, nerak boleh, sila boleh, duduk tahiyat pun boleh. Dan lebih afdal iktikaf sambil membaca Quran atau semayang. Masa salam kita cium tangan orang kerana sebab saya ada baca kisah Nabi, dia khabar Nabi tak bagi orang salam cium tangan Nabi. Sebab tak boleh tunduk kepada manusia. Dengar molek. Ulama-ulama dia mahir dalam bidang ni. Dia tengok hadis-hadis yang boleh, hadis-hadis yang tak boleh, baru dia keluar fatwa. Maka rumusannya, hukum mencium tangan ini tidak berlaku kesepakatan ulama. Faham? Tak ada sepakat, tak ijma'. Ada yang mengatakan sunat, ada yang mengatakan harus, ada yang mengatakan makruh cium tangan. Faham? Jadi kita ambil pandangan yang lebih ramai, iaitu hukumnya harus. Asalnya harus. Kerana apa? Kerana mengikut, iaitu sahabat mencium tangan Rasulullah, hadis-hadisnya tersangat banyak. Faham? Kemudian selain daripada Rasulullah, ada lagi orang yang boleh cium. Maka ulama pun berbeza-beza pendapat. Ada katakan boleh lagi, iaitu seperti tangan ibu bapa, tangan suami, tangan guru, tangan ulama, tangan wali-wali. Soalan seterusnya, adakah boleh dosa jika saya alih stesen televisi masa azan dikumandangkan? Tengah azan dalam TV, hayya 'alas solah, berak dia buka gusti. Jawabnya makruh perbuatan tersebut. Tidak haram, biar alih saja, biar dia selesai dulu. Macam orang yang buat rintung juga, rintung ayat Quran. Tiba-tiba ada orang panggil dia, ayat Quran bunyi, maka dah habis hujung ayat, dia pun pergi tekan akad cakap, putus dah ayat
Hukumnya makruh. Kita kena habis sampai kat wakaf dulu. Kalau payah tak payah buat rintung, buat benda lain. Faham? Mu nak buat boleh, tapi kena jaga jangan putus azan itu kau. Jangan bunyi dalam jamban dan seumpamanya. Tu makruh tu kalau kita saja-saja je pergi pula. Kalau tak berahi ke azan haram. Boleh jadi membawa kepada kufur. Faham? Pegang huruf dalam ikrar tapi wuduk, tak ada wuduk, dosa tak? Tidak. Apa hukum pakai topeng pendeta? Kalau mengikut orang yang bukan Islam haram. Kalau menutup muka daripada dikenali yang membawa kepada mudarat je kalau dikenali tak ada masalah. Faham? Betul ke orang yang baik, ulama serta nabi-nabi telah meninggal, rohnya terus ke syurga? Sekarang mereka di syurga. Bagaimana pula dengan kiamat, pembalasan nanti? Jangan perlu dihisap lagi atau macam mana? Jawabnya benar. Diceritakan di dalam hadis, roh orang beriman, roh orang yang mati syahid diangkat ke langit dan disimpan di dalam syurga. Kita tak boleh nak kata lebih, takat tu je. Ada hadis menyebut di dalam kubah berwarna hijau. Hadis yang lain menyebut dalam burung yang berwarna hijau juga. Faham? Yang berterbangan di dalam syurga. Faham? Jadi kita cerita hak hadis lah. Cuma pada hari akhirat nanti, Imam Ibnul Qayyim rahimahullahu ta'ala sebut dalam kitab Ar-Ruh, Imam Nawawi sebut dalam fatwa Imam Nawawi, bahwasanya Imam Qurtubi sebut dalam kitab Tazkirah, bahawa roh itu akan dikembalikan pada jasad masing-masing, lalu hidup para nabi di bumi mahsyar. Faham? Soalan seterusnya, apa hukum guna alat untuk macurkan hidung seperti pengepit? Tidak buat pembedahan plastik, adakah dikira mengubah? Jawabnya tidak haram, melainkan sampai dapat mengubah bentuk hidungnya, maka hukumnya al-mughayyirati khalqallah, mengubah hukum Allah. Kalau sekadar kepit saja belum tentu berubah hidungmu. Kita kepit, tak usah kata kepit tu, ambil kepit hak pelayar tu, ataupun hak orang duduk kepit bateri tu, boh. Jadi bila kita buka, dia memang kepit kejap, betul tak? Lepas tu dia kembang balik dak hidung kita, balik pada asal. Tu sementara, tak berdosa gitu. Tapi yang bolehnya perubahan-perubahan pada muka atau badan hanyalah perubahan dengan sebab kemalangan, kebakaran, kecacatan dan seumpamanya. Kalau hak comel dah, tak boleh. Tapi kalau perubahan yang sedikit, walaupun atas jalan yang kekal, tidak haram. Pergi buat learning di Australia, hidung kembang balik macam Michael Jackson, 200,000. Pokoknya kena laknat. Nampak? Ada buat ngepik tu belum tentu berlaku perubahan. Soalan seterusnya, 2 tahun lepas puasa tak ganti lagi, macam mana nak ganti? Atau kena bayar fidyah? Jawabnya kena ganti sekarang. Ni lewat dah, ni masa wajib dah. Dengan 15 hari, 16 hari lagi tak? Belah-belah hari lagi. Jadi sekarang kena ganti. Jadi kalau kita jenis tak mampu untuk berpuasa, baru boleh bayar fidyah. Tapi kalau kita dah berganda tahun, maka kena fidyah. Dan puasa tetap kena ganti. Contoh mu tinggal 2 tahun dah mu tak bayar, maka kalau mu tinggal itu 10 hari, puasa tetap 10 hari. Fidyah 20 cupok. Kerana 10 kali 2 tahun, 20 cupok. Kalau mu tinggal tahun 73, sekarang 2013, berapa tahun dah? 40 tahun. Tinggal lama mana tahun tu? Tinggal 10 hari. 40 kali 10. 40 kali 10 apa? 400 cupok, tak banyak, sebeng je. Tetapi puasa tetap 10 hari. Nampak? Puasa tetap 10 hari, tak berganjak. Saya terlibat aktiviti dengan student. Kadang-kadang mata saya tak terjaga kerana saya pun ada nafsu. Adakah pekerjaan saya dan gaji yang saya dapat tidak baik? Dia kerja yang jadi haram ni, pendapatan ialah pekerjaan yang memang buat benda yang haram, maka gaji haram.
Tapi kalau pekerjaan kita bukan buat benda yang haram, tapi masa bekerja itu kalau kita tak jaga, kita akan tengok benda yang haram, maka gajinya halal. Faham lagi? Tapi perbuatan kita berdosa. Hak haram gaji ni macam perbuatan haram dah. Kerja benda, kerja di bar, tukang akak air. Air benda orang minum di bar, tiap peng. Air agak. Faham? Maka dia tukang akak. Tukang akak je lah dah. Kerja yang haram, gaji haram. Faham tak? Macam kita jabat, kerja jadikan ni, jabat SUK Darul Imam Wisma Negeri. Haram tak kerja jadikan ni? Tak, tapi kat jabat kita tu ada 2-3 orang dok tutup aurat. Kita pun dok keling gitu. Oh, power. Faham tak? Maka gaji kita halal pasal perbuatan kita. Yang tak halal perbuatanmu je. Faham? Pasal gaji bukan perbuatanmu tu, gaji hak dibayar mu buat kerja tu. Aduhlah. Orang puan comel dah, pakai jubah, tudung labuh, tapi kaki tak tutup. Saya keliru adakah orang puan yang pakai mazhab lain? Dia orang puan, dia kata comel dah, pakai tudung, pakai jubah, tapi kaki tak tutup. Dia pakai mazhab lain ke? Mu tanya dia. Baru sahih. Nah, mu pakai tudung tapi kaki tak tutup, mazhab mana? Dia pun jawab mazhab Hanafi. Betul? Pasal mazhab Hanafi ada kaum mengatakan kaki tidak wajib tudung. Jumhur ulama mazhab Hambali, Hanafi, Syafi'i dan Maliki, ya boleh buka muka dan 2 pergelangan tangan sahaja. Cuma gini, masalah kaki ni gini orang puan, bukan wajib pakai tudung kaki. Kalau dia pakai kain tu labuh dan dia pakai kasut, maknanya dia berjalan tidak dapatlah menampakkan kaki dengan jelas, melainkan jika orang perhati sahaja, maka dimaaf pada syarak. Ada pun yang haram ini memang jelas nampak kaki dia tebeng sebab kainnya tinggi atau seluarnya tinggi. Itu haram, dosa. Sebab orang puan tak wajib pakai stocking. Dia pakai kasut, dia pakai kain, tutup dah. Tapi tak nak melangkah turun pada kereta, dia terpaksa kena selok sikit. Orang pun tak nampak, tak dosa orang puan. Pasal di jalan keadaan biasa tak nampak. Dalam nak melangkah orang pergi tengok baru nampak, maka tak berdosa dah. Hak tukang pergi tengok tu berdosa. Ni dah ayah hitam tunggu dia turun kereta, duk cacang nampak dah peti. Apa? Dia pergi belah nampak labu peti. Haram sudah dah nampak kaki. Yang heran tu dia belah tu kain tu, tapi tayang angin tiup, dia pegang pula. Dia takut terakak. Ada orang nitah jalan, sampai kat lain putih, kereta mari, tak dia nak nitah. Lepas tu mari angin, salok kain. Faham tak? Asal dia belah kan, dia pergi pegang pula kat belah. Dah pergi belah, biar terbuka je lah. Faham tak? Yang pergi belah buat apa? Nak tunjuk ke orang. Orang nak tengok, mu pergi tutup pula. Molek tepuh dengan kereta. Bahaya, orang tak salah belah-belah kain gitu. Tujuan dia nak suruh khabar dia seksi, nak khabar betis dia lawa. Basah mu memang lawa dah. Tahu tak? Tuhan buat orang puan memang lawa dah. Mudak belah pun lawa. Pasal body orang puan ni lawa daripada hujung rambut sampai hujung kaki. Tak sama dengan body orang lelaki. Jadi mu tak payah belah, mu memang seksi dah. Mu tak payah duduk tayang punggung memang mu jahat dah punggung mu. Faham tak? Tahu tak? Mang. Sama tak tengok punggung orang puang dengan punggung Bilal? Tak sama. Jadi tak payah belah tak? Tak payah. Mu tunjuk lelaki mu sudah. Mana mu pakai kain tutup labuh pun kau tak nampak dalam pun. Kalau orang tanya orang tahu dah. Memang power body mu. Pasal mu perempuan. Sebut mana orang puang, Dayak Pangang pun orang suka. Dalil orang puan hak Dayak Pangang ada lelaki tak? Ada. Panopak masuk Minang. Faham tak? Mereka hitam beletung. Hitam beletung. Pakai dengan rupuk bos sini sikit, buka kopek sikit. Anak muka tak lama seluk ni. Anak macam rimaka muka. Ada lelaki tak? Ada. Maknanya dia comel tu pasal dia perempuan. Lawa dah. Ini belah jadi berbahaya, jadi fitnah kat orang. Nak pasal laki-laki tak boleh tengok. Dia akan rasa ganu panggil. Tak? Orang lelaki tengok perempuan dia akan mari walaupun nampak betis saja. Perempuan tengok lelaki dak gori. Tahu tak? Dia gitu.
Dah je tunjuk mu memang lawa, mu orang kulit hitam ke, mu gemuk ke, mu jenis kuruh ke. Nah, memang rupa jenis lawa. Dia ada attraction, super attraction. Dia apa? Super dah, super tu. Faham tak? Rupa duduk tepi jalan je. Orang lelaki tengok. Dah yang pakai begini kan juga kurung duduk tepi jalan. Lalu mutut. Berbau. Faham tak? Padahal pakai juga kurung tepi jalan. Pasal apa? Orang purang memang lawa dah. Tak payah makeup. Tak? Mutu tengok susah hati. Tu pas tak beteng mutu. Tak? Dah tu kalau tu kalau tak selok kain, kalau selok kain mati terus kawan tu. Masuk lain tu. Tak? Cik suruh tu imam pakai kain baju kebaya belah pakai peha. Duduk luar tu. Ada tak? Ada? Ada. Tengok. Monbo. Mana bodoh tak imam? Sokmo-sokmo saya haid 8 hari. Bila menghampiri menopause, haid datang tidak menentu. Jawab dah itu. Jawab dah ni. Adakah boleh kita berdoa dengan ya amanal khaifin aminna mimma nakhaf, kerana ia bukan nama Allah? Jawabnya harus dijawab oleh ulama-ulama. Dengar molek, doa ni tidak ada seorang ulama kata doa mesti Nabi saja. Faham tak? Doa daripada Nabi pun boleh, doa dari sahabat pun boleh, doa yang dikarang oleh ulama pun boleh, doa yang dikarang oleh ahli sopi pun boleh, doa yang dikarang oleh tok guru kita pun boleh, atau kita reka sendiri doa boleh belaka. Semua doa baik belaka, Allah perkenan belaka, kena pada waktunya. Cuma ulama buat aturan, doa yang paling afdal doa daripada hadis. Tu tertib. Kemudian doa para sahabat, dia ada tertib dia. Faham tak? Macam lepas mayang kita nak wirid hak Nabi baca. Benda Nabi baca lepas mayang, Astaghfirullahalazim, 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 afdal. Pasal apa? Itu wirid dibaca oleh Rasulullah dalam hadis-hadis sahih. Tiba-tiba sejak kita tak ambil waktu, kita reka sendiri. Nampak? Reka sendiri wirid. Bacalah surah mana? Surah Inna A'tainakal Kautsar. Boleh pahala tak? Boleh pahala juga. Cuma afdal hak Nabi. Maksud dia panggil. Faham? Jadi ya amanal khaifin ini bukan nama Allah. Faham tak? Tetapi kita maksud kepada Allah. Wahai Tuhan yang memberi keamanan kepada orang-orang yang takut di akhirat nanti. Kerana mu saja yang boleh mencabut rasa takut. Nampak? Aminna mimma nakhaf. Maka tenteramkan kami dari apa yang kami rasa takut. Faham? Hukumnya boleh kerana maksudnya baik. Lepas tu duk balah pula, mari tak boleh bid'ah dalah. Ni semua ngarut belaka. Sedangkan negara tidak melaksanakan Al-Quran dan hadis sebagai perlembagaan, dia duk diam. Duk sibuk benda-benda gini saja. Kata ngaji tak tinggi, marah. Dalam semayang pun kalau hak Nabi tak baca, ada boleh baca. Tak usah kata luar semayang. Betul tak? Tu kita tak baca Allahu akbaru kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. Tu bukan Nabi baca. Tak ngaji kitab. Bukan kitab-kitab hadis. Bukan kitab Imam Syafi'i Al-Um, bukan kitab Hawi Kabir. Faham? Baru kita reti bahasa. Dah mana hak Nabi baca? Wajjahtu wajhiya lillazi fataras samawati wal ard. Hak tu Nabi baca. Doa iftitah. Dah Allah berkabira Nabi dah baca dah. Mana Imam Syafi'i kata sunat baca? Lepas tu kena belajar. Hak tu Ibnu Umar dia cerita, aku semayang bersama dengan Rasulullah
Tiba-tiba aku dengar seorang laki-laki baca Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. Lain Nabi wajah tuat hialil ladzi selalu pada. Maka lepas semayang Nabi tanya, siapa tadi yang baca Allahu Akbar kabira, padahal aku tak baca. Laki-laki itu kata, saya ya Rasulullah. Maka mu akan dapat habuan di dalam syurga nanti. Nabi kata gitu. Balasan mu baca ayat tadi aku tak baca tu, Allah barkabira tu mu pergi baca tadi, mu akan dibawa ke dalam syurga. Faham lagi? Nabi marah ke Nabi kata molek? Maka Ibnu Umar kata, lepas pada peristiwa tu aku tak pernah tinggal baca sampai ke mati. Imam Syafi'i ambil sebagai sunat ditambah sebelum doa iftitah hak Nabi bermula dengan wajah tu. Tu orang ngaji. Faham? Mari kita dok leh, bidah, dok leh, dok dalih. Lapuk wisuti. Biar nyembah dalam. Ibnu Umar tu, Abdullah bin Umar tu kata, aku tak pernah tinggal sampai ke mati. Bukan Abdullah kau tu. Abdullah bin Umar, ahli fiqh sahabat yang boleh memberi fatwa. Faham? Ngoh layak pokok ni. Kawan saya suka cium pipi sama-sama lelaki, hukumnya harus jangan membawa kepada terbangkitnya syahwat. Tak? Jumpa cium pipi, tak ada masalah. Adab yang elok. Faham tak? Jangan tiup mulut pula macam Syiah. Nampak dia main mulut tu. Oh tu berat benar. Isteri kehilangan suami berapa hari tak boleh keluar rumah. Tak boleh keluar rumah. Isteri kehilangan suami tak. Dia tanya berapa hari tak boleh beredah tu kah? Jawabnya, kalau kehilangan tak mati lagi. Dia kena qadi fatwa. Bang, qadi fatwa mati, baru mula beriddah. Bang. Jadi kalau hilang dalam mazhab Syafi'i, dia kena ada bukti tu, mati. Kalau tidak, tak boleh kamu nak bergabung. Kehilangan makna mati. Hilang makna mati. Kalau mati, ya tarabbasna bi anfusihinna arba'ata asyurin wa ashra. Ndaklah mereka yang mati tok lelaki berkabung selama 4 bulan dan 10 hari. 4 bulan 120 campur 10 130 hari. Tak boleh keluar rumah melainkan yang perlu atau hajat saja. Mana nak pergi cabut gigi tak haram keluar. Sakit nak pergi klinik boleh. Ada pitih nak pergi ambil pitih di bank boleh. Nak pergi beli beras, orang tak jual beras di rumah kena pergi beli kedai. Tak ada orang nak suruh boleh. Faham? Rumah terbakar boleh tubik. Faham tak? Lama bomba kata tubik tak tubik, tak boleh saya kabung kabung amu situ. Faham tak? Jadi bukan perlu haram. Tubik pergi makan pulut haram. Temun natu haram. Tengok orang sunat haram. Pergi lepak tepi batal tu urut puas tu lelaki mati haram. Faham tak? Pergi main haram tak? Keloh makan angin. Faham? Lenih 2 minggu itu lelaki mati. Bini duk paris masuk malang. Bobra. Merah begitu mulut-mulut. Tak tahu ke hala. Zaman muda main batal, zaman tua duk tengok tali basing. Bodoh pak tua. Tak tahu ke hukum. Boleh kahwin tak dengan khunsa? Mu nak kahwin dengan khunsa? Khunsa man lahu farjani. Orang yang ada 2 kemaluan. Laki-laki sepuang se. Kalau dua-dua sama bukan khunsa. Dua-dua farak belaka. 2 orang Malaysia ya farak dia 2. Mana ada lagi? Ada. Bukan khunsa. Orang lelaki ada 2 pistol. Bukan khunsa tu Power Ranger. Dia khunsa ni ada balak lelaki zakar, ada lak puang farak. Faham tak? Maka dia panggil khunsa. Yang kita boleh kahwin khunsa wadah perempuan.
Kita lelaki boleh kahwin khunsa wadah perempuan. Dia ada alat lelaki tapi tak berfungsi. Dia alat puang yang berfungsi. Kecing kot tu, tubik haid pun kot tu. Maka jadi hukumnya khunsa wadah, khunsa yang terang mengikut tabiat perempuan. Faham ni? Oh, dua-dua ada. Boleh pakai belaka, maka ulama setengah kata tak sah nikah. Adakah wajib kita sebut 8 fardu Ramadan masa niat puasa? Atau Ramadan saja? Setengah ulama kata Ramadan saja sudah memadai. Sahaja aku puasa Ramadan esok hari sudah memadai. Kerana puasa Ramadan ada puasa yang fardu. Cuma nak keluar pada khilaf. Sahaja aku puasa fardu Ramadan esok hari. Faham tak? Itu saja. Tak ada ni kita jawab lain kali. Saya ada soalan yang pelik-pelik saya nak tanya. Kanak-kanak tak balik lagi tapi melakukan hubungan dengan perempuan. Dua-duanya perlu mandi junub ke? Jawabnya mandi junub hanya perlu ke atas orang yang sudah balik. Adapun orang yang belum balik tidak ada kewajipan mandi junub. Nampak? Sebab wajib-wajib ni kena tak atas kanak-kanak? Kena tak? Tak kena. Rufi'al qalam an salasin anis sabiyyi hatta yahtalima al-hadis. 3 golongan tak ditulis kewajipan, tak kena hukum syarat, tak tulis pahala, tak tulis dosa. Yang pertama dari kanak-kanak sampailah dia balik baru tulis, baru kena wajib. Faham? Maka puan hak dewasa tu saja kena mandi. Kalau orang puan bertubuh dengan haiwan kena mandi tak? Kena mandi juga, kata setengah ulama fiqh. Bagi tarik iratin, iaitu dalam kitab Majmu' ada seboleh kalau orang perempuan dia bersetubuh dengan binatang, na'udzubillah, kena mandi juga. Ada kawan yang kedua mengatakan tak kena mandi. Faham? Dan yang terakhir, sekiranya orang puan apa pula gini, tersalah jima' dengan kemaluan tulang yang telah putus, adakah perlu mandi junub? Warna pula suami dia ingat ke dia jimuk suami dia ada tak? Kemaluan suami saja putus. Faham tak? Jadi kena jawabnya jika dia berupa atas rupa kemaluan, kata ulama, maka kena mandi junub. Kalau tak lagi atas rupa kemaluan, tak mandi junub. Kias dengan masalah menyentuh kemaluan, Nabi kata man massa zakarahu falyatawadda. Barang siapa yang memegang kemaluan maka kena ambil wuduk. Lalu keluarlah masalah kalau kemaluan yang terputus lagu mana pula? Nak tak putus, belum bermutu, nak nerak faham tak? Malepit tepuh begitu, bahan di beda putus maluang. Faham tak? Kawan ni jumpa maluang. Faham tak? Maka hak tukar pegang tu kalau hancur lebur dah kemaluan, tak batal wuduk. Kalau betuk tu masih ada, batal wuduk. Jadi orang qiyas dengar tu. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma fa'alna ma 'allamtana wa 'allimna bima yanfa'una rabbana zidna 'ilma rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Sallallahu sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamu alaikum warahmatullahi